Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Okey, hari ini kita akan sambung lagi tajuk di dalam modul 1, pengenalan kepada perakaunan, subtopik 1.3 penata kewangan. Dalam subtopik ini, kita akan belajar sejarah perakaunan dan perkembangannya, penata kewangan, ciri kualitatif penata kewangan, pihak yang bertanggungjawab menyediakan penata kewangan dan pengguna penata kewangan. Sejarah perakaunan. Rekod perakaunan yang paling awal didapati adalah di Babilonia pada tahun 3500 sebelum Masihi. Catatan tersebut dibuat dalam bentuk kepingan tanah liat. Pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan telah dibuat dengan menggunakan papirus iaitu kertas dan kalamus iaitu pen di Mesir. Sistem catatan berbu bermula di Itali dan dipopularkan oleh Luca Pacioli pada abad ke-14 untuk memenuhi keadaan ekonomi yang semakin berkembang. Kemudian, selepas revolusi perindustrian di England pada abad ke-17 dan 18, perakaunan kos telah diperkenalkan bagi memenuhi proses pengeluaran firma yang berkembang pesat. Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa telah ditubuhkan pada tahun 1973 untuk menggalakkan penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. Proses perakaunan telah melalui beberapa perkembangan. Yang ketara, kalau dahulu direkod secara manual, sekarang semuanya telah menggunakan perisian berkomputer. Proses perakaunan telah melalui berbagai perkembangan bermula dengan kaedah perakaunan manual hingga kini apabila perisian berkomputer digunakan secara meluas. Berbagai perisian perakaunan telah dibangunkan dan dipasarkan di serata dunia. Di Malaysia, terdapat dua perisian perakaunan yang lazim digunakan dalam perniagaan iaitu UBS dan SAGE. Kelebihan perisian perakaunan berbanding dengan perakaunan secara manual ialah ia boleh diakses oleh individu yang diberikan kuasa sahaja kerana kata laluan digunakan untuk memastikan kerahsiaan dan keselamatan rekod kewangan. Mempunyai fungsi data sokongan dalam cakera padat komputer ataupun di dalam penyimpanan atas talian dan ini mengurangkan risiko kerosakan dan kehilangan data. Yang ketiga, segala pembetulan kesilapan dapat dilakukan dengan mudah kerana sistem ini akan mengemas kini semua data yang berkaitan dan menjana pelaporan yang telah dibetulkan dengan mudah dan jitu. Selain daripada UBS dan SAGE, ada juga di Malaysia yang menggunakan perisian seperti MIOB, AutoCount, SQL dan berbagai lagi. Apakah kepentingan sistem maklumat perakaunan SMP kepada entiti perniagaan? Yang pertama, ia mengumpul dan menyimpan data mengenai transaksi perniagaan. Yang kedua, SMP memproses data untuk menjana maklumat yang berguna kepada pengguna penata kewangan dan pembuat keputusan. Yang ketiga, ia menyediakan kawalan secukupnya untuk menjaga keselamatan aset perniagaan. Yang keempat, SMP membolehkan juru audit memahami sistem yang digunakan untuk menghasilkan penata kewangan. Dan yang kelima, ia membolehkan pakar dalam bidang percugaian merancang hal-hal berkaitan percugaian dengan tepat dan yakin. Tajuk seterusnya yang kita akan pelajari ialah penata kewangan. Apakah itu penata kewangan? Ia adalah rekod formal yang mengandungi maklumat kewangan sesebuah perniagaan. Ia disediakan dengan struktur dan format pelaporan yang digariskan dalam piawaian pelaporan kewangan. Pengguna dapat melihat kedudukan kewangan sesebuah perniagaan dari aspek jumlah jualan tahunan, kedudukan aset, keuntungan atau kerugian perniagaan dan sebagainya.
Penyata keuangan terdiri daripada dua komponen utama, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, cikgu ringkaskan sebagai apur, dan yang kedua penyata kedudukan keuangan, cikgu ringkaskan sebagai PKK. Butiran di dalam apur dan PKK adalah berbeza mengikut jenis perniagaan. Contohnya, butiran di dalam apur dan PKK berbeza dari perniagaan milikan tunggal, permujitan ataupun firma guaman dan juga klinik pergigian. Apur terdiri daripada beberapa komponen utama, jualan, kos jualan, hasil dan belanja. Manakala PKK terdiri daripada beberapa komponen utama seperti aset bukan semasa, aset semasa, ekuiti pemilik, liability semasa dan liability bukan semasa. Berikut ialah format akaun perdagangan dan untung rugi dalam bentuk penyata. Okey, yang ini terdiri daripada akaun perdagangan dan juga akaun untung rugi. Untuk melihat dengan lebih jelas, akaun perdagangan terdiri daripada jualan dan kos jualan dan kita akan memperolehi untung kasar di situ. Manakala komponen akaun untung rugi adalah hasil dan belanja, maka kita akan mendapat untung bersih di akhirnya. Berikut pula ialah format penyata kedudukan keuangan dalam bentuk penyata. Murid-murid dapat lihat di situ yang saya bulatkan, ada komponen aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, ekuiti pemilik dan juga liability bukan semasa. Pada kali ini, cikgu tak akan huraikan dengan lebih detail kerana cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut pada tajuk yang akan datang. Ini cikgu nak memperkenalkan sahaja apakah format apur dan juga format PKK. Baiklah, seterusnya kita masuk ciri kualitatif penyata keuangan. Ciri kualitatif terdapat dua, iaitu yang pertama ciri kualitatif asas dan yang kedua ciri kualitatif tertingkat. Ciri kualitatif asas ialah kerelevanan dan perwakilan benar, manakala ciri kualitatif tertingkat ialah kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolehsahan dan pemaksaan. Ciri kualitatif penyata keuangan asas yang pertama adalah kerelevanan. Ia bermaksud maklumat dalam penyata keuangan harus relevan ataupun sesuai dengan keperluan pengguna. Kerana maklumat ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang akan dibuat oleh pengguna. Ciri kualitatif asas yang kedua ialah perwakilan benar. Maklumat dalam penyata keuangan mesti bebas daripada kesilapan material dan tiada unsur berat sebelah serta pelaporannya tidak mengenirukan. Oleh itu, semua data atau maklumat perlu didedahkan secara jujur tanpa berselindung dan pelaporan harus disediakan dengan cermat. Ciri kualitatif tertingkat pula ada 4, iaitu yang pertama ialah kebolehbandingan. Maklumat dalam penyata keuangan tahun semasa mesti boleh dibandingkan dengan maklumat keuangan yang dikemukakan bagi tempoh perakaunan yang lepas. Sebagai contoh, penyata keuangan pada tahun 2020 mestilah boleh dibandingkan dengan tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pengguna boleh mengenal pasti trend dalam kedudukan prestasi dan keuangan bagi entiti berkenaan. Yang kedua ialah kebolehfahaman. Maklumat mesti mudah difahami oleh pengguna penyata keuangan dan maklumat itu perlu dipersembahkan dengan jelas. Jika terdapat maklumat tambahan untuk memberikan penerangan lanjutan tentang sesuatu butiran, maklumat tersebut harus dinyatakan dengan jelas dalam bahagian nota. Ciri kualitatif tertingkat yang ketiga ialah kebolehsahan. Jika maklumat dalam penyata keuangan boleh disahkan, ini memberi jaminan kepada pengguna bahawa maklumat dalam penyata keuangan tersebut boleh dipercayai. Ciri kualitatif tertingkat yang keempat ialah pemaksaan. Ketepatan masa adalah sangat penting kerana maklumat yang disampaikan tepat pada masanya adalah lebih relevan kepada pengguna. Kelewatan dalam penyediaan maklumat keuangan menyebabkan penyata keuangan tersebut kurang relevan untuk membuat keputusan. Siapakah yang boleh menyediakan penyata keuangan? Secara asasnya, penyata keuangan ini boleh disediakan oleh pemilik perniagaan itu sendiri atau pekerja itu sendiri dan juga pihak luar.
Baik, pengguna penyata keuangan terdiri daripada pengguna dalaman dan juga pengguna luaran. Pengguna dalaman terdiri daripada pemilik perniagaan, pihak pengurusan dan juga pekerja, manakala pengguna luaran terdiri daripada pihak bank, pembekal, agensi kerajaan dan juga pemegang saham. Baik, sebelum cikgu mengakhiri tajuk yang dipelajari pada hari ini, kita cuba buat sedikit latihan. Latihan ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 20, latihan minda 1.3, diberi situasi dan murid perlu menjawab apakah ciri kualitatifnya. Pernyataan berikut berkaitan dengan satu ciri kualitatif penyata keuangan. Tuliskan ciri kualitatif yang menepati pernyataan berikut. Setiap butiran akaun dalam penyata keuangan syarikat jaya dapat dibuktikan dengan sokongan dokumen sumber. Rasa-rasanya apakah jawapannya? Ya, jawapannya ialah kebolesahan. Yang kedua, walaupun untung bersih perniagaan merosot berbanding dengan tahun lepas, namun Encik Teo tidak menyembunyikan kemerosotan tersebut ketika menyediakan penyata keuangan. Sebaliknya, dia mendedahkan segala urusan peniaga tanpa berselindung agar pengguna mendapat gambaran yang tepat tentang butiran dalam penyata keuangan. Apakah jawapan untuk situasi yang kedua? Ya, jawapannya ialah perwakilan benar. Situasi yang ketiga, penyata keuangan syarikat ceria disediakan mengikut format pelaburan yang disyorkan oleh MASPI agar semua pengguna dapat membaca dan memahaminya dengan mudah. Apakah ciri kualitatifnya? Ya, jawapannya ialah kebolehfahaman. Dan yang terakhir, butiran akaun tahun keuangan yang lalu turut disertakan dalam penyata keuangan tahun semasa agar pengguna dapat membuat perbandingan prestasi perniagaan. Apakah jawapannya? Ya, jawapannya adalah kebolehbandingan. Okey murid-murid, sekian sahaja dulu untuk kali ini. InsyaAllah cikgu akan sambung lagi perkongsian pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jaga diri semua, kita jaga kita. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.